Okey, baik. Topik seterusnya pada pagi ini kita nak bercakap berkenaan dengan eco-kreasi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai eco-creation. Bagaimana sebenarnya eco-kreasi ini boleh membantu peniaga-peniaga usahawan kecil terutamanya MSME untuk menjalankan perniagaan mereka dan dalam masa yang sama memikirkan tentang kelestarian alam sekitar. Wow, satu perkaitan yang sangat menarik. Jadi kita akan rungkaikan perkaitan tersebut bersama dengan dua orang tetamu kita pada pagi ini. So pasti hari ini kita cukup besar hati. Kita berjumpa lagi dengan teknologis Dr. Rohana Zur yang merupakan pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia Masmed UiTM Shah Alam. Juga kita bawakan graduan daripada Masmed dan juga antara usahawan kita bawakan hari ini iaitu Nur Hanis Baharudin selaku usahawan dan juga graduan Masmed. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Nampak ceria pagi ni. Nampak ceria. Seronok kita cerita ya. Topik yang menarik. Mungkin ada dalam kalangan kita yang pertama kali mendengar istilah eco-kreasi ini. Jadi peluang untuk doktor memberikan penjelasan, doktor. Ya, betul. Terms eco-kreasi ni dia terms yang sangat baru dalam era norma globalisasi kita ni. Tapi kalau di overseas tu masih lagi ongoing. Saya ringkaskanlah kalau kata dalam bahasa Inggeris tu eco-creation. Dia adalah terms daripada ekologi kreatif ataupun ekonomi kreatif. Yang mana dia adalah gabungan daripada elemen-elemen mesra alam, kelestarian alam, namun di-inject together dalam tu creativity untuk menghasilkan produk yang boleh diguna pakai oleh kita boleh kata pasaran, market and so on. Dan saya boleh katakan perkembangan sebenarnya macam contohlah seperti recycle sekitar alam, yang apa aktiviti-aktiviti yang kita buat macam membezakan tong sampah, sampah mengikut tong kan. Jadi itu antara aktiviti sebenarnya dalam eco-kreasi. Cuma mungkin ada sedikit kesedaran alam yang berlaku di situ, yang mana selepas kita COVID-19 kesedaran alam tu makin kemuncak lah. Dan ia juga saya rasa selari dengan kita Malaysia Madani, yang mana antara 3 tonggak utamalah yang melihat kepada kemampanan, melihat kepada kesejahteraan dan juga ihsan yang memang kena dengan alam kita lah, mencintai alam. Jadi saya percaya di Malaysia juga perkembangannya masih lagi dalam proses untuk grow masih proses dalam grow, tapi saya percaya di institusi-institusi IPT di seluruh Malaysia ni proses-proses inovasi daripada alam kepada produk menggunakan kreativiti itu memang menakjubkan. Antara salah satunya yang tumbuh hasil daripada eco-creation ni adalah usahawan kita bawakan pada hari ini, Tuan Hanis sendiri. Hanis, kongsikan apakah bentuk perniagaan yang dijalankan yang dikatakan sebagai eco-friendly ni? Okey, pertama sekali saya melakukan inovasi daripada serat nenas kemudian dipintal menjadi benang, seterusnya disulam ke atas kain dan bersaing dengan sulaman yang ada lah dekat pasaran sekarang ni. Sebagai yang kita boleh tengok, ini adalah macam contoh, ini adalah serat untuk biasa, yang maknanya pakai bahan kita panggil untuk ini adalah serat nenas. Kemudian ni sulaman guna benang sulaman yang biasa. Mana yang nenas atas tu? Nenas yang elips ni. Warna. Ya. Okey. Tapi dia masih lagi dalam kajian yang saya tengah buat sekarang ni. Kemudian kami cuba untuk menaik tarafkan kualiti dan juga perbaikilah antara kualiti dan juga meningkatkan production aktiviti sekarang ni. Okey, apa yang membezakan inovasi yang dihasilkan oleh Hanis ini jika nak dibandingkan dengan benang-benang yang dicipta untuk menyulam pakaian dan sebagainya? Salah satunya adalah ketahanan dan juga dia punya kekuatan sendiri yang saya lakukan kajian sekarang ni dekat UiTM Shah Alam bersama penyelidik dan juga supervisor saya Dr. Nasai Zainuddin. Dia banyaklah menekankan tentang penggunaan bahan-bahan yang mesra alam, kemudian kita panggil cara untuk macam
perbaikilah lepas sisa kajian kita tu, dan cara untuk tapis dan salurkan pada tempat yang betul, rawatlah air ataupun produk kita selepas kita buat kajian. Ni contoh ke ni hasil daripada Yang ni adalah prototipe sulaman. Oh, ni prototipe sulaman daripada nenas sulam. Salah satu benang nenas. Kita nampak macam sulam benang yang biasa. Biasa tu. Nanti kita akan dye, kita akan masukkan warna, masukkan corak. Tengok ni. Tekstur dia ni bila saya pegang memang menyerupai sulam yang sebenar lah. Cuma saya rasa dia maybe soft sikit daripada benang tu. Kita tebal kalau yang asal tu dia akan bila kita pakai tu. Ya, kadang-kadang kalau yang sintetik benang, kita kena letak kertas kat belakang. Yes, and kalau pakai kadang gatal. Jadi bila gatal. I boleh relate. I love this kind of baju yang bersulam-sulam. Jadi kalau guna yang natural kan, dia tak perlu letak kertas pun di belakang. I mean, okay, I will testify this. I will testify how comfortable it is. Because kalau kita pakai ni, kadang-kadang sulam tu ada dia sampai ke tangan ke apa kan. Kalau kita masuk ni, dia akan gatal. Tapi kalau ni tak. Dia tak. Sebab menggunakan bahan organik, bahan semula jadi. Ya, betul. Bukan nak produk barang, bukan nak promote barang, nak promote creation. Sometimes kadang saya tambah sikit pelanggan ni pelanggan nowadays dia look for something different, signature yang berbeza. Bila mereka membeli sesuatu produk tu, mereka nak tahu apa cerita di sebalik produk tersebut. Look like macam storytelling lah. Jadi kita boleh ceritalah yang ini adalah produk daripada alam, dan dalam masa yang sama awareness tu berlaku juga dekat situ. Jadi apa-apa pun innovation tetap ada. Kita cukup berbangga dengan creation daripada Hanis sendiri ni kan. So pasti ini menjadi satu inspirasi kepada usahawan-usahawan di luar sana. Jadi pandangan doktor sendirilah bagaimana perkara ini yang berkait rapat dengan kelestarian alam sekitar ini perlu diperkasakan lagi untuk kita tingkatkan kesedaran khususnya dalam kalangan usahawan, doktor. Kita when talk about to make it different, to make it different, saya boleh katakan yang tidak ada, saya boleh cakap tidak ada satu-satu yang saya kata perubahan tu perlu berbeza. Okey. Jadi semua orang jual tudung. Tapi macam mana kita nak menunjukkan kepada pasaran tudung kita berbeza dengan peniaga-peniaga yang lain. Seperti contoh yang ini. Semua orang jual baju kebaya yang ini dari Indonesia ada kan, dari Brunei ada, so on. Tapi what make is different. Jadi dengan adanya konsep kelestarian ni, ekokrasi ni, saya rasa usahawan perlu mengambil iktibar lah, mengambil konsep ini sebagai salah satu business model yang boleh diketengahkan to make it different, berbeza dengan peniaga-peniaga yang luar di sana. Tidak semestinya kena peniaga besar jenama-jenama besar, tapi PMKS di luar sana pun boleh menggunakan konsep sebegini dalam business model mereka. Cuma my concern is the price kan. Bila ada when this comes bila datang saja wujud satu inovasi yang kata lain daripada lain, yang kritis, yang kreatif ni, dia harga dia tu dia sama. Masalahnya kan. Apa justify daripada mungkin pihak peniaga sendiri kan? Macam saya, ini adalah kiranya prototipe, masih dalam data prototipe lagi. Saya masih lagi dalam mood kajian dan sekarang ni saya yakin dia tak sama dengan price dekat luar lah. Dia akan lagi murah sebab kita menggunakan sisa daripada serat nenas itu sendiri. Jadi saya tak rasa proses dia sangat sukar, tapi masih dalam kajian sekali. Dan rasanya dia boleh dia masih lagi memberi impak yang sama, hasil kualiti yang sama, tapi dengan harga yang lebih rendah. Jadi untuk Anis sendiri, bagaimana Anis melihat potensi benang daripada serat nenas ini? Sebab kita sudah maklum negara kita merupakan antara pengeluar nenas utama dunia. Betul. Jadi potensi dia bagaimana dekat situ untuk jangka masa panjang? Okey, alhamdulillah setakat ni saya ada buyer ataupun bekerjasamalah dengan syarikat Indonesia, dia sulam bordir di Indonesia. Jadi mereka perlukan supply demand yang tinggi. Tapi selagi saya rasa
dia belum mencapai tahap yang saya perlukan, kualiti yang saya perlukan dan untuk dibuat sulaman. Sebab sekarang ni saya masih lagi dalam cuba warna. Bila kita gunakan warna, saya tak nak fully guna warna sintetik. Saya nak guna warna alam juga. Warna alam yang berdasarkan, contoh merah kita boleh ambil daripada sapan wood. Hijau kita boleh ambil daripada warna-warna lumut. Juga contoh warna purple daripada bunga-bunga. Macam itulah. I'm amazed. Saya rasa teruja dengan macam ni kan. Doktor, apa potensi ialah usahawan kita untuk menggerakkan eco-creation ini, untuk memartabatkan eco-creation ini dalam perniagaan mereka? Memang potensi yang tinggi. Besar lah. Memang sangat besar. Jadi kita kena lihatlah satu perubahan yang mana mungkin produk yang sedia ada perlu ke arah kemesraan alam. Dekat dengan kemesraan alam. Jadi dalam masa yang sama minda kelestarian tu pun berlaku di situ. Jadi dalam masa yang sama juga saya rasa pelanggan-pelanggan semua pun perlukan satu kelainan. Macam contoh you cakap, saya pun suka kan. Something different yang kita boleh letakkan di sini. Jadi saya sarankanlah kepada kita punya pengusaha-pengusaha kita lah, keusahawanan kita di Malaysia ni, walaupun besar walaupun kecil, untuk mengambil konsep kelestarian ekokrasi ni adalah salah satu bisnes model yang sangat terbaik untuk kita boleh tonjolkan sebagai satu kelainan dalam bisnes modal kita. Okey. Mana tu nak tunjuk benang nenas. Saya masih lagi kagum dan bagaimana serat nenas ini boleh jadi sebagai benang. Ramai yang mungkin tertanya, susah ke tak nak cipta benang daripada serat nenas ni? Kita nak tunjuk kepada penonton ni. Ini contoh benangnya lah. Contoh benang. Macam mana Anis, berapa lama sebenarnya nak hasilkan? Yelah, kita daripada makanan nak tukar jadi benang kan, secara ringkas. Secara ringkasnya, dia daripada daun, kemudian saya menghantar proses decorticating, maknanya menguraikan, dan dapat serat tu kemudian dalam masa 3 hingga 4 hari boleh hasilkan hingga 5 meter lah benang. 5 sebab saya spin. Tapi 5 meter benang tu sikit je. Sikit. 5 meter tu sikit je. Pakai banyak benang. Ya, betul. Nak pakai banyak nenasan. Okey, kita tak cukup masa. Itulah, sebenarnya kita banyak lagi nak cerita ni. Tapi tak apa. Kalau kita nak cakap tentang benang nenas, ada banyak benang, ada banyak. Dia bukan sekadar benang nenas macam daripada shape waste ya, daripada mangoes ya. Mana tahu nanti akan ada high fiber daripada kulit durian. Wow, okey. Yang itu kita bincang untuk topik yang seterusnya. Terima kasih kepada Dr. dan juga Anis sampai kita hari ini untuk berkongsi berkenaan eco-kreasi. Itu saja kesempatan kita ada pada pagi ini untuk berkongsi pada anda secara berkenaan dengan eco-creation. Semoga dapat berikan kesedaran kepada usahawan di luar sana. Okey.